dia bergerak. Okey, mula dia bergerak 15. Okey, lepas tu dia rehat dulu. Lepas tu dia gerak lagi 5. Dia gerak lagi, perbezaannya adalah 5 kan? Dia gerak lagi 5. Okey, maksudnya berapa total distance yang dia bergerak? Okey. Cuba dengar betul-betul ayat cikgu. Okey, macam ni. Dia bergerak daripada kosong, origin position. Dan dia bergerak 15. Okey, sampai sini 15 lah. Okey, tiba-tiba dia stop. 15 dia stop. Lepas tu dia sambung balik 5 km. Dapatlah 20. Okey, sama lah awak bergerak. Okey, awak bergerak 15. Lepas tu awak stop. Awak stop. Lepas tu awak sambung 5. Okey, bagi tahu cikgu, total distance dia berapa? 20. Yes, good. 20. Okey, boleh kakak? Bukan 35. Jangan awak tambah 20 dan 15 tu. Okey, maksudnya daripada sifar ni, daripada sini original dia gerak sebanyak 15 and then dia stop sekejap, lepas tu dia sambung 5. Gitu. So 15 tambah 5 dapat 20 lah. So sebenarnya awak kena ambil daripada sini lah. Ambil daripada sini. Macam tu. Bukan, sorry. Bukan 15 tambah 5. Sorry. Jangan awak salah faham ke. Okey, daripada sini. Kosong sini. So, dia bergerak sampailah 20. Gitu. Okey. Contoh lain. Kalau cikgu bagi lain pula. Contohnya distance, time. Okey, macam ni. Okey, sini adalah 5. Okey, siapa boleh bagi tahu cikgu berapa total distance dia? 10. Pandai. Okey, maksudnya adalah, kalau yang tak kerti, okey, cikgu ajar satu persatu. Dengar betul-betul. Maksudnya, dia bergerak, lepas tu dia stay. Okey, dia stay dulu, lepas tu dia patah balik. Ini maksudnya patah balik. So, maksudnya adalah, dia gerak 5 km, and then dia stop sekejap, dia pergi makan, dia pergi petrol, dia pergi isi minyak, semua tu lah. Lepas tu dia pusing balik. Gitu. Berapa kilometer? Samalah. So, 5 kilometer. So, jawapan dia adalah 10 kilometer. Okey, boleh tak semua? Semua faham tak? Boleh Okey, good. So, now, kalau kita tengok dekat sini, total distance dia adalah 20 tolak 5 berapa? 15 kan? Okey, 15 meter. Okey, total time. Cepat. Total time berapa? Total time. 10 second. Yes, 10 second. Awak ambil daripada sini lah. Sini. Okey, sebab dia baru mula dari sini. Okey, so 10 second lah. So, tolong cikgu berapa? Dalam point? 1 point? 1.5 tak silap. Kan? 1.5 meter per second. Okey, boleh tak semua? Faham tak? Faham cikgu. Okey, good. So, hari ni kita akan masuk speed time lah. Dah nak habis masa dah. Sorry lah korang. Aduh. Korang dah isi kehadiran belum? Dah cikgu. Dah, okey. Manalah. Okey, dalam kita sambung. Dah cikgu. Okey, good. Okey, jom kita buat nombor 1. Kenapa ni nombor 1 ni nombor 2? Okey, sorry. Okey, tengok sini. The diagram below shows the distance time graph. Ke ni? Ni 102 lah. Samalah. Ini 100 berapa? Alah, hai taiknya. Okay, so the diagram below shows the distance time graph of an object. Its speed in the first 6 seconds is 1.5 meter per second. Okay, class. Speed in the first 6 second. Okay, kalau in the first 6 second, maksudnya A ke B? B. Maksudnya A First, korang tengok perkataan first. Okay, ni first. Kita tengok pada yang pertama, first. Lepas tu 6 second. Dapat ni, 6 second kat sini. So, jawapan dia adalah itulah. Okay, so now. Tengok yang pertama. Calculate nilai U. Okay, kita nak cari nilai U. Okay, sekarang ni korang jangan gabra sangat. Okay, relax je. Okay, speed in the first 6 second adalah 1.5. Sini speed dia adalah 1.5. Okay, sekarang dia cikgu dah tanya. Macam mana kita nak buat? Kita nak cari U ni. Okey. Kita tahu kat sini speed dia 1.5. Cepat. Menggunakan formula speed apa? darab dengan time.
speed darab dengan time. Okey, kalau speed darab, okey, kita tahu speed distance over time. Betul? Okey, so kakak kata speed darab dengan time. So, kalau kita buat contoh lah kita buat okey, kita tengok. Kita guna cara tu. Tak apa. Okey, kita guna cara tu. Speed equal to distance over time. Betul tak formula tu? Betul kan? Okey, betul. Okey, speed dia berapa? 1/5 kan? Kita masukkan dalam ni. 1/5. Okey, distance dia berapa? 16? 16 tolak? Tolak U. Pandai. So, 16 tolak U. Okey, untuk T. Tolong cikgu. Untuk T. Untuk T. 6. Yes, Tolak 6. 6 tolak sifar. Okey, kita tengok. Apa yang kakak tadi cakap, betul tak? Boleh tak kita gunakan? Okey, so now, kalau kita tengok dekat sini, tak ada masalah lah. Okey, so kita masukkan je lah. So, dia kata speed darab dengan time. Okey, jom kita buat. So, 1/5, 16 tolak U. So, dapat 6. So, awak bawa je naik atas. Okey, ini adalah bahagi guys. Ini adalah bahagi. So, korang bila korang tukar tempat ke negeri lain, korang darab. Negeri lain tu maksudnya ini adalah left. Ini adalah right. So, bila korang bertukar tempat, korang kena lawan dia. Contohnya bahagi jadi darab. Darab jadi bahagi. Tambah jadi tolak. Tolak jadi tambah. Gitu. Okey. So, 1/5 darab 6 dapat berapa? 9. Okey, 9. Okey, good. 16 tolak U. Okey, sekarang ni macam mana nak cari U? 16 tolak U sama dengan 9. Cepat. Tolong cikgu. Macam mana nak buat? 9 tambah 16. Okey, 9 tambah 16. Okey, dekat situ ada masalah sikit. Okey, kakak macam ni. Okey, cikgu akan tunjuk. Tengok salah tu bukan 9 tambah 16. Okey, tengok macam ni. Okey. Caranya, okey, tengok betul-betul lah macam mana cikgu buat. Okey, caranya adalah, okey, sekarang ni awak kena pisahkan antara unknown, okey, dengan variable kat sini. So caranya, korang tak boleh ni. Okey, kalau form 1, cikgu ajar macam ni. Okey, anggap yang ni adalah ada budak dalam kelas tu, okey, nama dia Imam. Okey, cikgu boleh letak kat sini Imam. Okey, yang ni cikgu gambarkan sebagai cicak. Macam tu. Okey, so sekarang ni bila Imam dengan cicak, cikgu tanya dia orang, boleh tak berkahwin? Boleh tak kita berkawan dengan dia? Boleh tak Imam dengan cicak? Boleh tak? Boleh tak kelas? Tak boleh. Bila tak boleh, korang kena pisahkan dia. Korang kena pisahkan dia. Sebab dia orang tak boleh bersama. Dia orang tak boleh kahwin pun walaupun mak dia orang suruh. Macam tu. So cara dia adalah korang kena pisahkan. Mudah je. So cara pisahkan adalah bila equal, bila korang tukar tempat, dia akan jadi opposite sign lah. Maksudnya dia akan berubah sign lah. Okey, contohnya adalah 16 tolak U sama dengan 9. Okey, korang pisahkan mana-mana tak kisah. Kalau kita tengok dekat sini, dia ada left, dia ada right. Okey, lepas tu, nombor yang ni adalah sama dengan yang ni. Okey, why not korang tukar tempat yang 16 ni? Kat sini. So bila tukar tempat, sign dia akan berubah. So dia akan dapat berapa kelas? 9. 9 tolak 16. Yes, tolak 16. Lepas tu sini akan kekal lah negatif U. Gitu. Okay. So bila dia tukar tempat, dia akan tukar sign. Ingat je. Okay. Tadi kakak ada cakap 9 tambah 16. Okay, tak apa. Dia try. Tak ada masalah. Dengan cikgu yang risau. Tak ada marah-marahnya. Okay. So sebenarnya tu adalah si belajar kita. Dia balas tu pun cikgu dah bersyukur sangat. Ada respon. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, negatif U ni kekalkan je lah. Okay. 9 tolak 16 dapat berapa? Negatif apa? Negatif 7 kan? Dapat negatif 7. So nak cari U macam mana? Kalau dah dua-dua negatif jadi apa? Positif. So jawapan dia U equal to 7. Okey, boleh tak kelas? Boleh. Okey, good. Senang je. Okey, so dapat.
Kelas, kalau cikgu nak buat kelas tambahan sikit, boleh ke? Maksudnya kalau waktu malam, boleh tak? Setengah jam pun jadilah. Boleh tak? Boleh cikgu. Boleh sebab kan cikgu kan lambat sikit kan hari ni kan. Bila cikgu tengok cikgu lambat setengah jam ni, cikgu tak nak lah macam ni. Tak sedap. Okay, so boleh tak kalau nak minta semua kalau kita buat malam, boleh tak? Korang nak buat malam berapa? Malam Sabtu ke malam Jumaat ke? Mana nak korang nak? Korang nak yang mana? Jumaat boleh? Jumaat cikgu. Sabtu? Jumaat? Jumaat Yang lain okey ke? Yang lain okey ke? Okey boleh Sorry tau. Okey. So nanti kita buat kelas lah hari Jumaat. Okey, Jumaat ala santai je. Okey, tak boleh tak ni sangatlah. Okey. So kita akan start nanti cikgu akan beritahu lah. Kau apa Okey. So yang lain boleh tak? Yang lain dengar cikgu nak dengar suara boleh tak? Hari Jumaat malam. Boleh Okey, terima kasih. Okay, good. Bagus. Thank you. Okay, so kalau kita tahu dekat sini, okay, C pula. Sekarang kita dah dapat 7. Okay, dah settle lah. Okay, sini jadi 7. Okay, so kita tengok untuk B. Okay, the speed of the object in the last 8 second. Okay, kalau dia kata in the last 8 second, so maksudnya kita ambil region A ke region B? B. Pandai. So kita akan ambil region B lah. Dekat sini. Okay. So kalau awak nak tengok, tengoklah last. Apa maksud last? Maksudnya yang paling hujung. Okay. Lepas tu 8 second yang terakhir. So 14 tolak 8 dapat 6 kan? Okay. So maksudnya region yang itulah maksudnya. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, speed dia. Okay. Tolong cikgu jap. Macam mana nak cari speed? Formula tulis je. Tak apa. Distance over Time. Okay. Cari cikgu. Change in distance dia berapa? Cepat. Change in distance dia. 16 tolak 0. Okey, betul. Okey, dia punya masa dia. Korang jangan buat 14 tolak 6. Sebab dia ni move back. So, 6 tolak 14. 6 tolak 14. Sebab dia move back. Okey, so maksudnya dia adalah direction dia adalah terbalik lah. Okey, so korang buat je. Okey, nanti korang akan dapat 16 tolak 0 dapat 16 meter. So 6 tolak 14 akan dapat negatif 8 second. Okey, tolong cikgu jap. Berapa awak dapat? Negatif 2 tak? Negatif 2 meter per second. Okey, negatif ni korang tulis je tapi korang jangan salah faham. Negatif tu bukan pasal speed. Maksudnya speed dia tak adalah maksudnya tak adalah berkurang ke apa. Okey, negatif tu maksudnya apa kelas? Indicate as the move back. Yes, move back direction dia. Okey, so korang jangan risaulah kat bahagian tu. Okey, seterusnya adalah C. The average speed korang next class pukul berapa? 9.45. 9.45. Okey. So, kita tengok C pula. The average speed of the object in 14 second. Dia kata 14 second. Ni maksudnya daripada sini sampai sini lah. 14 saat. Okey. Yang ni dah salin ke? Dah ke? Dah. Okey, good. Okey, average speed. Apa formula dia? Cepat. Average speed. Total distance over total time. Okay, total lah. Total distance over dengan total time. Bukan total. Itu bukan. Memang betul lah total time. Okay, so kalau kita tengok sini. Berapa total distance dia? Dia start daripada 7 tu. Cepat. Berapa? Kelas. Cepat. Daripada 7. Okay, dia pergi ke sampai 16. Lepas tu dia pusing balik. Cepat. Macam mana? Berapa dapat? 9. Okey, 9. Cuba ada lagi sebenarnya. Okey, dia macam ni. Okey, dia start daripada 7 kan? Okey, maksudnya
7, dia pergi ke 16 kilometer. Okey, dia stop sampai 16. Lepas tu, dia punya perbezaan dia adalah 9 kilometer kan? Betul tak? Okey, so sekarang ni korang perasan tak dekat sini, dia buat apa? Dia buat apa? Backward. Kenapa tak balik? Dia patah balik. So, dia patah balik sebenarnya sampai sini. Sampai habis. Sampai dia original position dia. Betul-betul tempat dia. Okay. Contohlah daripada 7 ni sebenarnya dia start daripada rumah Ali. Contoh. Rumah Ali dia nak pergi ke Econ Safe. Lepas tu, dia sampai sini tau. Dia sampai sini. So, sampai sini maksudnya dia sampai rumah dia lah. Rumah betul dia. Rumah betul dia. Okey, berapa? Dia pergi ke rumah betul dia. Berapa? Berapa? Berapa kelas? Kelas berapa? 16. Berapa? Berapa? 23. 16. 16. Okey, macam ni. Okey, ada yang tak faham tu. Okey, macam ni. Okey, maksudnya macam ni kelas. Okey, so sini adalah time, sini adalah distance. Okey, so dia bergerak macam ni. Macam ni. Okey, so dia adalah 7. Lepas tu sini adalah 16. Okey, sini adalah 14. Okey, macam ni. Maksudnya adalah, okey, dia gerak dari 7 meter sehingga 16. So maksudnya daripada 7 meter, okey, 7 meter, dia pergi sampai sini. Okey, contohlah ni A, ni B, ni C Contoh cikgu buat macam tu So A ke B berapa jarak dia? Okey, berapa A ke B berapa jarak dia? A ke B? 9. 9. Okey, 9 meter. Okey, sorry bukan C Sini adalah A asal. Contohlah A asal lah. Cikgu buat macam ni. A prime lah. Okey. Okey, so kalau jadi gitu, so B ni dia pusing balik. Dia opposite direction. So maksudnya dia pusing balik macam ni. Okey. So dia akan jadi sini berapa? Kalau awak perasan, dari sini ke sini, dia punya distance dia adalah berapa? 16 kan? 16. So 16. Okey, so berapa total distance dia? Kalau awak boleh kira. Cepat, berapa? 25. 25. Okey. So maksudnya 7 dia bergerak pergi ke B, jarak dia adalah 9. Kemudian dia move back ke original position dia. Okey, sebanyak 16 meter. So 9 tambah 16 dapat 25. Okey. So 25 lah. Okey, total time dia berapa? Total time. Cepat. Total time dia berapa? Tak apa, bagi tahu je. Berapa? 14. Yes, 14. Okey, tolong cikgu jap. Berapa dapat? 25 tolak 14. 25 bahagi 14. Jawab apa? Berapa? Tak dengar. Apa? Awak dapat 25 per 14 Boleh tak awak tukar kepada bentuk apa yang nama dia? Mixed number. So dia akan dapat 1/11 per 14 Kan? Meter per second. Kalau awak tukar kepada point, boleh je. Tapi itulah, dalam point dia 1.78571426. Betul? Okey. Kalau yang ni, awak tukar je lah dia jadi 1.786 pun boleh. Okey, awak ambil 3 significant figures lah. Okey, jangan ambil 1, 2, ambil 3. Baru accurate sikit. Boleh Semua boleh tak? Boleh, cikgu. Boleh Okey, dah. Dah salin dah? Dah salin belum? Dah. Okey, good. Kita sambung untuk speed time ke. Tolong cikgu jap, berapa orang yang dah masuk? 36. Okey, good. Boleh lah. Okey, so 35 orang lah sebenarnya kak. Okey, so 35 orang.
Okay, thank you yang masuk. Okay, good. Okay, jangan lupa isi kehadiran. Okay, kita tengok yang kedua. Ini adalah 7.2 lah, speed time graph. Okay, untuk sama juga, kalau awak nak tahu dia punya graph dia macam mana, kadang-kadang kita tak tahu. Okay, jujurlah cikgu cakap, cikgu sendiri pun kadang-kadang kan, cikgu tertukar pula mana satu speed, mana satu distance, mana satu time. Okay, ingat je, dia punya ayat kan distance time graph kan. Okay, so maksudnya dia ni dulu. So letak distance. So sini adalah, sorry. Sini time. Apa benda lah. Okay, ini adalah time. So sini letaklah time. Gitu. Okay, so sama juga macam ni. Ini kita letak sebagai speed. Ini kita letak time. Okay, variable dia adalah distance, time, korang akan dapat speed. Okay, cikgu nak tanya korang. Kalau speed dengan time, boleh dapat apa? Rate of change in speed. Akan dapat apa kelas? Speed over time. Akan dapat apa? Korang dah belajar dah. Korang dah belajar. Fizik dah ada. Semua dah ada. Cepat. Kalau distance time, korang akan dapat speed. Kalau speed over time, korang akan dapat berapa? Apa? Cepat. Apa jawapan dia? Korang, apa jawapan dia? Acceleration ke cikgu? Yes, acceleration. Okay, acceleration. So ingat macam ni. Okay, ingat dua benda. Okay, so kalau dia kalau distance time graph, okay, distance time graph, okay, ini kita nak cari speed. Kalau dia adalah speed and time, kita nak cari acceleration. Okay, boleh Okay, good. So kita tengok yang pertama. In a speed time graph, the vertical axis can represent the speed of motion. Okay, vertical tu yang ni lah, vertical. Dia secara menegak. Horizontal axis represent the time taken. So ini adalah horizontal dia lah. Okay, secara mendatar. Okay, the gradient of graph represent the rate of change of speed with respect to time. So that is, we call it as the acceleration. So sebenarnya kalau kita cari dia punya gradient dia, kan gradient kan cikgu dah ajar sebelum ni kan. Y2 minus Y1, X2 minus X1. Ini kan dia punya dia punya gradient dia. Okay. So ini kalau kita cari gradient dia, kita dapatlah acceleration. Okay. Sama juga untuk yang lain. Kalau awak nak draw speed time graph, benda yang sama juga guys. Benda yang sama juga. Okay. First sekali perlu ada speed time table. Bila korang dah ada speed time table, so that korang bolehlah buat dia punya scale. Korang tengok speed dia. Okay, korang pun tengok time dia. Okay, scale apa yang sesuai. Kalau kita tahu sini, senang je lah. 0, 1, 2, 3, 4, 5 dengan 0, 10, 20, 30, 40, 50. Bila korang dah siap, bila korang dah tahu scale, mudahlah untuk korang mark the points. Bila korang dah mark the points, barulah kita plot all the points. Okay, join all the points. Okay, maksud cikgu join all the points. Okay, boleh tak? Boleh Tak ada masalah Boleh. Okay, yang ni boleh buat sendirilah. Yang ni boleh buat sendiri. Sebab yang ni kita dah belajar untuk distance time graph. So, nanti korang akan buat sendirilah. Okay, tengok yang sini. What is the relationship between the area and the... Alah, cepatnya masa dah 9 suku dah. The area ada speed time graph and the distance travel. Okay, macam ni. Kelas, dengar from the gradient of distance time graph, we can determine the speed of motion. Yes, memang betul pun. Okay, daripada distance time graph, okay, kita boleh cari speed dia. Okay, kalau daripada daripada bentuk dia, cuba korang tengok pertukaran bentuk dia. Okay, so kalau contoh sini dia punya speed dia adalah 15. Okay, so dia punya, kalau kita nak tukar kepada speed time graph, 15 kat sini lah. Sini, 15. Okay, so dia punya beza dia macam tu je. Tak ada masalah pun. Okay, kalau tak faham juga, kita akan tengoklah graf dia macam mana bentuknya. Okay, itu yang pertama. Okay, the area under speed time graph is the same as the distance travel for the same time travel. Okay, so kalau kita tengok sini, in general, for a speed time graph, area under the graph is the distance travel. Okay, contohnya macam ni. Okay, korang ada speed. Lepas tu, korang ada time. Okay, lepas tu bentuknya, contohnya adalah bentuknya lebih kurang macam ni. Macam ni.
macam boleh lah macam ni lah. Okey, contoh lah. Okey. Rasa buruk pula. Sekejap macam ni. Contohnya macam ni. Gitu. So sini adalah 15. Contoh sini adalah 3. Sini adalah 6. Sini adalah 10 lah contohnya. Okey, kalau kita tengok dekat sini. Okey, sebenarnya kita speed ni adalah time Okey, speed time. Okey, area under the graph. Kalau korang cari dia punya area dekat sini, setiap ni, korang cari area dia, setiap region ni, okey, setiap bahagian tu, sebenarnya korang boleh tahu dia punya distance dia. Okey, dia punya distance dia. Sebab, kenapa cikgu cakap macam tu? Korang perasan tak dalam formula? Formula speed apa? Formula speed. Formula speed apa? Distance over time. Distance over time. Diorang ada kaitan. So, speed dengan time, kita boleh cari distance dengan cara darab lah. So, kalau darab, luas lah, area lah. Okay? Boleh Okay, good. So, ingat, kalau speed time graph, kalau area ada the graph, kalau kita cari area, kita akan dapat dia punya distance dia. Okay, jom kita tengok yang example 12. Calculate the distance travel in each motion. Okay, in each motion. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, okay, kalau awak tengok betul-betul, okay, speed dekat sini, time dekat sini. Kan cikgu dah kata, kalau nak cari distance travel kan, korang cari area dia. Okay, korang perasan tak? Ini bentuk apa? Trapezium. Trapezium. Okay, trapezium. Okay, kalau nak mudah, cikgu buat macam ni lah. Nak bagi awak nampak macam ni. Ya ke bentuknya macam ni? Macam pelik je. Sekejap kejap. Sepatutnya macam ni kan. Macam ni kan? Macam ni kan? Trapezium yang basic, yang betul-betul basic punya. Ini kan? Okey, apa formula dia? Contohlah sini X, sini Y, sini Z. Okey, apa formula dia? 1/2 darab tambah lagi Y. X tambah Y darab Z. Gitu. Okey. Ingat itu formula dia Contohlah cikgu bagi value dekat sini. Contoh sini 5, sini 10, sini 3. Okey, cara nak dapatkan trapezium punya area 1/2 darab 5 tambah 10 darab dengan 3. Okey. So, macam ni lah. Kalau tengok kat sini dia terbalik. So, korang terbalikkan lah. Okey. So, yang ni dengan yang ni. Okey. So, sini 5. Sini berapa? Sini berapa? 10. Berapa ni? Berapa sini? 10 kan? 10. Sini berapa? 4/5. Pandai. Okey, formula dia. Cepat masukkan formula balik. 1/2 darab 5 tambah 10. 5 tambah 10 darab 4/5. 4/5. So bila awak darab nanti awak dapatlah formula macam inilah formula dia. So jawapan dia adalah 6 kilometer. Okey, boleh Okey, good. Okey, cuba tengok yang ni. Okey, so kalau kita tengok dekat sini. Okey, sama juga. Dia suruh awak cari distance travel. So ini dia punya ni lah region dia. Okey, jom kita tolong cikgu kejap. 1/2 darab. Okey, cepat. Berapa? 80 tambah 40 darab 6. Pandai. Kalau korang ni, korang terbalikkan lah. Korang terbalikkan jadi bentuk macam ni. Kalau korang rasa macam korang tak boleh nak masuk kan. Okey, sini adalah 40. Lepas tu korang letaklah sini 40. Okey, sini adalah 80. Okey, sini adalah 6. Okey, korang balikkan. Okey, nanti korang akan dapatlah jawapannya. Jawapan dia 6 juga. Okey, so jom kita tengok yang pertama. Okey, example 13. Okay, speed time graph shows the speed of Mr. Liuka for a period of 36 minutes. Nampak tak? 36 minit kat sini. Okay, dia suruh cari calculate the total distance travel by Mr. Liuka for the period of 36 minutes. Okay, dia suruh awak cari total distance. Okay, ingat, dengar cakap cikgu. Kalau sebelum ni, korang adalah distance time. Kalau macam ni, okay, contohnya bentuk macam ni, korang just tengok kat sini je. Okay, contoh sini 15. So, distance travel dia adalah 15. Kalau macam ni, okey macam ni, contoh ni 5. Okey, ini adalah 10 lah total distance dia sebab dia pergi, lepas tu dia stop, lepas tu dia patah balik. So, jawapan dia 10 km. Contohnya,
Tapi kalau untuk speed time graph, nak cari total distance dengan cara apa? Kelas, cara Area. apa? Cari Area. yes, area. Area under graph. Okay, so now korang tak apa. Korang buat je sini A, sini B, sini C. Okay, jom kita buat sama-sama. Tengok betul-betul. Okay, nak cari A. A tu bentuk apa? Bentuk Triangle. apa? Triangle. So, okay, tolong cikgu. 1/2 darab berapa? 10 darab 10 darab 72. okay, 72. Okay, tolong jap cikgu. Cuba kira jap korang dapat berapa? $360. Okay, 360 meter. Kilometer lah kan. Okay. So, kita cari B pula. Okay, nak cari B. Cepat. Tu trapezium kan? Okay, 1/2 darab 20. 20. Bukan 20. 40 Ni, tengok sini, tengok sini. Ni. Salah. Okay, dengan yang ni. Okay, berapa? 40 22. tambah 72. Okay, pandai. Darab dengan 10. 10. Macam mana kakak boleh dapat 10 kelas? Korang tengok interval dia. Ni. Within 10 sampai 20 kan dia punya beza dia kan different dia kan 10. Korang kena cari region tu lah. Okey, berapa dapat? Tolong. Okey, tolong. Berapa dapat? 60. 60 Okey, 500. 60. Berapa? 50. 550. Betul? 60. Oh, 60. Sorry Cikgu tak dengar. Okey, dapat 560 kilometer. Okey, dah dapatkan C pula. Sama juga caranya. Okey, cepat. Dah dapatkan C macam mana? 1/2. 1/2 darab. 40 tambah 72. Okey, pandai. Tambah 72 darab. 16. Pandai. 16. Okey, betul. Bagus. Kenapa 16? Sebab korang cari time different between 20 sampai 36. So 36 tolak 20 dapat 16. Okey. So dapatlah 16. Tolong cikgu. Berapa? Kira dapat berapa? 896 kilometer. 896 kilometer. Okey, sekejap benda ni bergerak menyampah betul. Okey, so nanti awak akan dapat 896 kilometer. Gitu. Senang je. Lepas tu jangan lupa untuk tambah. Okay, tolong cikgu. 360 tambah 560 kilometer tambah dengan 896 kilometer. Berapa awak dapat? 1816 kilometer. Dapatlah sini. Okay, kita tengok betul tak? Alah, ni example berapa? Cikgu tak tulis jawapan lah. Example 13 Cuba tengok jap. Betul tak? Dekat buku teks awak. Kan tiba-tiba kan buat salah. Salah. Kelas. Salah. Cikgu tak perasan. Okey, kelas. Okey, kat sini ada kesalahan yang kita buat. Okey, korang tahu tak apa yang kesalahan kita buat? Okey, kelas. Cikgu tak perasan dah. Sorry. Okey, dekat sini. Okey, korang perasan something tak? Dekat speed. Tolong bacakan cikgu kejap. Apa unit dia? Apa unit dia? Kilometer? Kilometer per hour. Per hour. Cuba tengok dekat bahagian time. Tolong cikgu. Apa? Time. Dalam minit kan? Dekat sini cikgu pun tak perasan. Kena tukar jadi hour. Yes, kena tukar jadi hour. Pandai. So sebenarnya yang tu kesalahan yang selalu kita buat. Termasuklah cikgu sekali kadang-kadang. Okey, so kalau kita kena buat lagi sekali lah. Okey, untuk A, cikgu akan buat A, B dan C. Pakai formula yang sama juga kelas. 1/2. Okey, awak darab dengan okey, tadi kan awak buat darab dengan 10 kan? Okey, minit ke jam apa formula dia? Apa formula dia pula? Macam mana nak buat? 10 nak daripada 10 minit nak pergi ke jam. Bagi 60. Bagi 60. So 10 bahagi 60 macam tu. Darab dengan berapa? 72 kan? 72. Tolong cikgu, berapa dapat? Tak perasan dah. Sorry. Banyak betul kesalahan cikgu hari ni. Okey, berapa? 6. 6 Okey, cikgu percaya kat awak Kita buat 6 je lah
Okey, senang. Kita buat B pula. Okey, 1/2. Okay, cepat. 1/2 darab 40. Cepat. 40. Hai manusia. Cepat. 40 tambah Cikgu ni awak ke? 72. Dengar adik. Adik cakap dah. Okey, kelas. 40 tambah 72. Lepas tu. Kisah kat adik tu. Adik tak belajar ke? Okey, cepat. 40 tambah 72 darab dengan. Ayo, apa main adik? Cepatlah. 40 tambah 72 darab dengan. 10. 10. Tapi kena tukar kan? Tukarkan dia. 10 per bagi 60. 60. Pandai. Okey, tolong cikgu dapat berapa? Tolong. Help me please. Berapa dapat? Sikit lagi dah habis dah. Okey, cepat. Berapa dapat? Berapa 28/3. 28 per 3 lah. Macam ni Okey, kalau kita tengok kan 28 per 3 ni kan dia punya desimal dia tak cantik. 9.3333. Macam tu. Korang ambil lah dia punya fraction dia. Okey? Boleh So C pula. Untuk C 1/2 darab dengan 36 tambah dengan 20. 20 pula. 40. Okey, 40. Lepas tu darab dengan 36 tolak 20. Awak dapat 16 kan? Okey, 16 per 60. Okey, jangan lupa untuk convert into hour. Okey, so tolong cikgu berapa dapat? 1/2 darab 36 tambah 40. Darab dengan 16 per 60. Okey, so nanti awak akan dapat jawapan dia 10 2 per 15 kilometer. Okey, jangan lupa untuk awak tambah kelas. Jangan lupa untuk tambah. 6 tambah 28 per 3 tambah dengan 10 2 per 15. Okey, berapa dapat? Tolong cikgu jap. Berapa awak dapat? Okey, good. Tapi kan, kalau kita tengok, okey, cikgu pun dapat yang sama juga. Tapi kan, kenapa dalam kutat salah? Kita salah Ada tak? Cikgu, Ya. 36 tu patutnya 72 ke? Yang mana? C ke B ke A? C. Yang 36 tu bukan patutnya 72 ke? Lah. Okey, good. Pandai pun. Okey. Pandai. Thank you. Okey, so sepatutnya sini 72 Sorry. Dapatlah 72. Okey. 72. Lepas tu yang lain betul kan? Okey, cuba kira balik. 1/2. Thank you Okey, 40 darab dengan 16 per 60. Nanti awak akan dapat 224 per 15. Okey, tolong cikgu lagi sekali boleh 224 per 15 tambah dengan 28 per 3 tambah dengan 6. Okey, berapa dapat? 30? 30.27, betul? Kan? Okey, dapatlah 30.27. Awak buat je dalam 2 significant figures atau 3 significant figures. Okey? So dapat 30.27. Okey, average speed. Okey, untuk average speed, dia punya formula dia apa? Average speed. Cepat. Total distance dengan time, betul? Korang ingat lagi tak? Kalau total total time korang ingat tak? Kalau total distance, korang ambil je daripada atas tu kan? Contoh dia bergerak daripada 0 sehingga 15. So korang ambil je 15, kan? Okey, tapi untuk speed time graph, korang kena cari dia punya area dulu baru korang tahu distance dia. Sekarang kita dah tahu belum distance dia? Kita dah tahu belum? Dah. Berapa dapat? 30.27 kan? Okey, time dia berapa? Time dia 36 kan?
36 kan? Tapi korang kena Ha. tengok formula dia punya unit. Nampak tak? Dalam apa ni? Dalam jam. Okey, so Dalam korang jam. kena tukar. Yes, 36 tu korang kena tukar. Bahagi dengan 60. Bagi Okey. 60. Yes, pandai. Terima kasih. Okey, berapa dapat? Cuba ni, pakai calculator. Dapat berapa? 36 bahagi dengan 60. Dapat berapa? 50 point? 45. Okey, boleh Boleh tak semua? Okey tak? Boleh cikgu. Takat ni faham tak? Hari ni faham tak? Faham. Korang maafkan cikgu tak? Cikgu lambat hari ni. Maafkan cikgu, takkan tak nak maafkan. Okey. Okey, selalunya kan korang lambat kan? Ini terbalik pula, cikgu pula yang lambat. Sorry Okey, so tengok yang ni. Okey, jom muka surat 106. Muka surat 106. Cikgu, Okey, ya. dah ni kan dah terlebih masa kan? Alah, 9:30 dah Okey, good. Dah habis lah. Okey, kalau cikgu sambung sikit boleh? Sikit je. 1 minit, boleh? 1 minit Boleh, no problem. Okey. Calculate the area under graph. Okey, kalau kita nak cari area under graph, apa maksud area under graph? Maksudnya kita kena cari area lah kan? Okey, ingat. So, kalau area under graph ni represent as apa? Area kita akan cari apa sebenarnya? Pandai. Kita akan cari distance. Okay. So, korang buat je. Yang ni adalah trapezium punya area. Ini pula dia punya apa? Dia punya rectangle punya formula. Rectangle formula macam mana? Length darab width and? Mudah je lah. So, korang boleh buat. So, kalau kita tengok dekat sini, ni 6. Ni 14. So, 1/2 darab dengan 6 tambah 14. Lepas tu sini pula darab dengan 2. Okey, ini untuk trapezium lah. Nanti korang buat. Nanti kita bincang. Okey, yang ni pula adalah rectangle. So, sini adalah 7 tolak 2 dapat 5. So, ini adalah 14. So, 14 darab 5, dapatlah jawapan dia kan? Untuk yang ni. Untuk B punya. Okey, so nanti awak tambah je. Untuk cari area under the graph. Okey, good. So, kita dah masuk. Boleh lah, kita masuk sikit lah. Okey, so nanti kita akan ada buat, Kita akan buat sedikit extra class lah. Okey, sikit je, sekejap je. Okey, sebab cikgu nak kejar topik ni. Okey, so cikgu nak minta maaf sangat-sangat untuk hari ini. Okey, so sebab lambat sangat tu, 8:30. Ada yang menunggu lama. Korang menunggu dari pukul 8 tadi ke? Cikgu. Ya ke? Tadi seorang pun call, patutnya call lah tadi. Cikgu bunyilah relax je. Lupa ya pukul 9 ada. Sebab cikgu setting lain. Cikgu setting memang awal selalunya untuk satu seminggu terus. Okey, sorry kelas. Cikgu minta maaf sangat untuk hari ni. So kita cikgu akan tak apa Farina, thank you Farina. Okey, so kita akan sambung untuk next. Sebenarnya dah habis dah. Korang dah nampak dah sebenarnya. Okey, untuk distance time dengan speed time. Speed time tu pun sikit lagi sebenarnya. Okey. So untuk hari Jumaat ni kita sambung. Okey, so semua tak ada masalah kalau kita buat hari Jumaat malam pukul 8. Boleh? Pukul 8? Boleh cikgu. Boleh Okey, Wahida kata boleh. Semua boleh Farina pun kata boleh kan? Cikgu. Ya. Boleh. Selalunya malam ramai tuition. Kenapa cikgu buat petang? Oh, malam tuition apa? Korang ada tuition? Ramai, taklah semua tapi macam ada setengah orang dia tuition macam ambil cikgu luar. Saya hari ya Jumaat ke? malam saya ada tuition cikgu. Oh ya ke? Kalau kita buat petang macam pukul 2 macam tu boleh ke? Sebab hari Jumaat kan petang tu kan homeroom. Homeroom dia macam tak ikut time sangat. Macam dia depends on cikgu homeroom nak pukul berapa. Oh ya ke? So kalau buat petang okey kot rasanya. Okey, kita tengok jap yang lain. Kalau kita buat petang pukul 2 boleh tak agak-agak? Sekejap je. 2 sampai